Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Nampaknya BMW dengan Mercedes-Benz berebut-rebut nak lancar SUV compact. Mula-mula BMW dengan X1, kemudian Mercedes-Benz dengan GLC. Dialah, tapi nak buat macam mana sekarang, SUV compact memang tengah popular. Dan untuk BMW X1 ni, model ni telah berjaya memenangi pasaran pembeli muda. Ini yang sangat penting kerana untuk jenama-jenama besar ni, dia nak dapat pembeli muda supaya mereka jadi habit membeli kereta mereka sepanjang umur. Terima kasih kerana kembali ke FTV. Apapun, tolong sikit tekan butang subscribe dengan butang loceng tu supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Jadi sebenarnya BMW X1 ni adalah satu model yang penting untuk BMW kerana ia dapat memenangi hati pembeli muda dengan spesifikasi yang agak menarik dengan harga juga kompetitif lah. Tapi kalau kita tengok, sebenarnya ramai orang beli X1 ni sebab dia nak SUV dan dia nak jenama BMW. Tak kisah sangatlah benda-benda ride and handling apa semua tu. Jadi model yang terbaru X1 ni kini ditawarkan dengan versi elektrik. Ini sesuatu yang baru. Tak pernah BMW X1 ditawarkan dengan versi elektrik, yang bergelar iX1. Di samping 2 enjin diesel dan 2 enjin petrol serta varian hybrid dan juga mild hybrid 48 volt. Inilah 5 perkara yang anda perlu tahu mengenai BMW X1 terbaru. Nombor 1, inilah model X1 pertama yang dihasilkan dengan varian elektrik sepenuhnya. Sistem pacuan elektrik menawarkan sejumlah maksima 313 kuasa kuda dengan pacuan 2 motor untuk ganda depan dan ganda belakang. Sementara torque maksimum pula ialah 494 Nm dan ini membolehkan ia memecut ke 100 km sejam dalam tempoh 5.7 saat. Teknologi e-drive kali ini serupa dengan yang digunakan dalam limousine i7, di mana bateri diletak di bawah lantai kenderaan lah, biasa skateboard mencara kan, dan dijangka ia boleh menjelajah sekitar 410 hingga 430 km dengan bateri penuh. Bateri dia 64.7 kWh. Model elektrik ini dijangka akan masuk ke pasaran selepas model biasa dilancarkan. Versi X-Drive 23 merupakan sistem pacuan hybrid yang menjana kuasa maksimum 218 kuasa kuda, di mana 204 kuasa kuda dihasilkan oleh enjin petrol dan motor elektrik pula menjana lebih kurang dalam 19 kuasa kuda. Dan motor elektrik ni dia berada dekat mana tau? Dekat kotak gearbox Steptronic 7 kelajuan tu. Dia bergabung kat situ, dia membantu hantar kuasa melalui kotak gear tersebut. Varian pemula untuk petrol pula ialah S-Drive 18i yang dilengkapi dengan enjin yang menjana 136 kuasa kuda. Ini enjin 3 silinder. Kalau awak peminat diesel, varian pemula ialah 18D dan dia menjana 150 kuasa kuda, juga enjin 3 silinder. Untuk yang enjin diesel besar sikit, iaitu X-Drive 23D yang menjana 211 kuasa kuda. Ini cerita reka bentuk. Nombor 2, grill tetap besar. BMW ni dia kekal dengan gaya garang, maskulin dan agresif, dan selain daripada grill yang semakin mendominasi muka depan model mereka, X1 kali ini diberikan bentuk yang kelihatan lebih bertenaga. Reka bentuk lengkung roda ataupun wheel arch yang hampir bersegi, kotak-kotak serta perincian permukaan yang lebih dinamik menghasilkan identiti yang lebih segak lah saya rasa dan lebih sasar. Saiz jeriji memang semakin besar, mungkin tak dapat dielakkan, tapi taklah keterlaluan untuk kali ini. Malah bila disatukan dengan reka bentuk lampu yang lebih tirus dan melajak ke sisi badan, ia menjana muka yang lebih garang dan lebih maskulin. Daripada lakaran awal ni, kita boleh tengok bahawa jelas BMW mahukan sebuah kenderaan dengan gantungan hujung ataupun overhang yang kecil ataupun yang pendek bagi menghasilkan image SUV yang lebih mirip pada kenderaan lasak. Biasa off-roader dia suka short overhang. Nah, itulah yang mendorong keputusan mereka untuk memanjangkan lampu depan dan belakang masuk ke sisi sebagai satu helah visual. This is a visual trick nak bagi nampak depan dan belakang tu nampak lebih pendek daripada yang sebenarnya. Penggunaan garis bahu, shoulder line dan garis bawah yang jelas dan selari memecahkan permukaan sisi, sebab permukaan sisi dia agak tebal, pintu dia tu agak tebal. Dan akhirnya mereka menggunakan skirt sisi berwarna hitam ataupun side skirt berwarna hitam untuk membantu mengurangkan sikit berat visual ataupun the visual bulk of the sides. Walaupun aku faham lah kenapa BMW suka menggunakan kemasan yang agak cerewet, fussy dengan pelbagai permukaan, dengan penuh dengan ciri-ciri yang nampak macam alat teknikal. Sebagai contohnya, dia ada banyak ciri-ciri yang nampak macam perkara aerodinamik dan dengan gaya Venturi dekat bumper belakang dan bumper depan semua kan. Ada kalanya aku persoalkan jugalah sama ada perlu ke tidak untuk BMW, sebab image dia dah pun
cukup berkait dengan kepuasan pemanduan, tak payah dia nak over sangat. Dalam hal inilah aku rasa lah, pendapat aku lah, Mercedes-Benz GLC dengan perincian yang lebih anggun dan mudah mungkin lebih berkesan. Nak tengok video GLC kami? Boleh klik pada link di atas. Tapi kalau awak tonton video ni semasa premier, video GLC tu belum keluar lagi. Dia akan keluar dalam sehari dua selepas video ni. Pada akulah, permainan permukaan dan nisbah bentuk X1 kali ini sudah menghasilkan ketegangan visual ataupun visual tension yang memadai dan tidak memerlukan perhiasan yang terlalu menonjol. Sederhana itu indah. Less is more, kata orang putih. Reka bentuk bumper depan X1 didominasi dengan kemasan biru sebagai biasalah. Biru ni penanda elektrik, dan manakala versi hybrid dan enjin biasa dia gunakan krom. Munich menawarkan lampu depan LED adaptif dengan lampu utama matrix yang boleh elak-elak kan. Dia boleh high beam tapi elak-elak pemandu yang datang kat kita supaya tak silau, dan juga dengan penanda arah LED crawler lights. Ini kiranya wajib lah untuk kenderaan mewah sekarang. Roda pula dia mula piawai 17 inci alloy. Kalau mau boleh dapat 18 atau 19 inci untuk model X-Line dan M Sport, tapi kalau tak puas hati juga dia ada tawarkan rim 20 inci untuk siapa-siapa yang mahu. Nombor tiga, kabin dia semakin terkini. Pada pendapat aku, kabin BMW X1 ni semakin moden, tapi masih lagi ada beberapa elemen yang berasal tradisional, dan ini akan memenangi sesetengah pembeli, terutamanya pembeli yang memang peminat jenama BMW, tapi yang mungkin kurang menarik pada mereka yang mencari gaya yang terkini, paling terkini. Sebenarnya bukan tak ada ciri moden. Contohnya, you ada skrin tengah dan skrin paparan pemandu yang terapung, konsol tengah juga terapung, dan ada pusat kawalan pemanduan kat tengah-tengah center konsol tu, dia floating. Tapi kemasan papan pemuka dan pintu tu rasa macam kaku. Dan ini kena nampak macam old school BMW. Tu macam aku kata, bila kata old school, peminat brand akan suka, tapi orang biasa akan tengok, alamak, nampak macam mungkin terlalu old school lah. Kat situlah aku rasa BMW perlu bangkitkan semangat muda dan jangan terlalu takut untuk melepaskan gaya tradisi. Itu pendapat aku seorang lah. Di Munich dia ada beratus-ratus pakar yang membuat kajian pasaran dan mereka bentuk, dan mungkin inilah yang terbaik untuk mereka. Skrin paparan yang tengah tu, dia punya saiz dia ialah 10.25 inci, manakala skrin untuk pemandu ialah 10.7 inci, dan ia dipacu oleh sistem iDrive yang terkini yang juga menawarkan kawalan suara yang lebih ekstensif. Dengan memusatkan kawalan di skrin dan menggunakan sistem kawalan suara yang lebih banyak, dia orang telah berjaya mengurangkan bilangan butang dan menghasilkan kabin yang kelihatan lebih minimalis. Sistem kamera kabin, ini menarik sikit, dia bersambung dengan sistem komunikasi 5G, membolehkan X1 menghantar gambar kabin kepada peranti pintar pemandu. Dia, saya rasa macam Tesla punya Sentry Mode kot. Kalau kereta tu ada cubaan mencuri ke, orang langgar ke, masa dia parking, dia akan tahu dan dia akan beritahu kepada pemilik dan kita boleh minta gambar. Saya rasa lah itu dah ada cerita dia. Dan dia juga boleh menggunakan peranti pintar sebagai kunci dan dilengkapi sambungan Android Auto dan Apple CarPlay. Reka bentuk kursi baru ni memang nampak cukup ranggilah dan ditawarkan dengan pilihan fungsi urut selain daripada pilihan kawalan biasa. Selain itu, mereka juga meningkatkan tebatan bunyi dan peredam gegaran untuk memastikan penumpang lebih tenang dan lebih selesa. Kursi belakang ni pula boleh dipecahkan pada nisbah 40, 20, 40. Ni untuk laraskan saiz boot lah mengikut keperluan kita. Dan untuk model enjin biasa, kursi belakang boleh digelongsorkan juga. Yang pakai hybrid dan EV tak boleh, sebab mungkin dia tak ada ruang untuk bawa slider kat bawah kursi belakang. Ini menjadikan boot kereta enjin biasa lebih besar lah. Dia 500 liter hingga 1600 liter. Tak silap saya, yang biasa tu mungkin 490 liter kalau tak silap saya. Ia juga dilengkapi dengan sistem kawalan iklim 2 zon untuk pemandu dan penumpang depan. Kabin dilengkapi dengan 4 soket USB-C dan 2 punca 12 volt, manakala pemandu boleh menikmati lampu dan wiper automatik. Untuk nombor 4, ride and handling dikemas kini. Dimensi asas X1 kali ini dia lebih panjang dan lebih lebar, dan ini menghasil jarak gandar yang lebih panjang dan jarak roda ataupun track yang lebih lebar. Ini secara biasa akan boleh membantu kestabilan dan juga handling lah, masuk corner semua. Dan kuda-kuda yang lebih mantap ni bergabung dengan reka bentuk struktur yang lebih kukuh dan tegar, tetapi ringan untuk membantu memperbaiki pemanduan model X1. Very rigid chassis ni memang cukup penting lah untuk menala suspension dengan lebih jitu lagi. Topang McPherson di depan dan Tri-Link di bahagian belakang, ini menjanjikan imbangan antara pemanduan dan keselesaan lah.
Peredam untuk X1 ni ditala untuk mengawal lambungan ataupun lift ganda depan dengan lebih jitu. Manakala untuk sistem M pula, ia dilengkapi dengan peredam frekuensi terpilih ataupun selective frequency damping lah, dan ianya direndahkan juga sebanyak 15 mm. Sistem bantuan pemandu yang piawai ialah kawalan layar, itu maksudnya cruise control dengan auto brake, dan juga ada pembantu parking dan pembantu undur. Sistem pilihan, yang ada pilihan, kita boleh dapat adaptive cruise control sampai stop go. Ciri keselamatan termasuk perakam pemanduan dan perakam kecurian serta kamera pandangan keliling. Ini macam saya cakap tadi, ada center remote. Nombor 5, X1 kali ini kurang mencemar. Dikatakan kurang mencemar dan ianya diuji mengikut peraturan WLTP dan NEDC untuk menentukan tahap karbon dan cukai yang boleh dikenakan di pasaran-pasaran tertentu. Versi elektrik menggunakan antara 17.3 dan 18.2 kWh untuk setiap 100 km mengikut ujian WLTP. Satu angka yang boleh kita kata agak bagus jugalah untuk sebuah SUV elektrik, tapi dia agak berat lah. Jadi kalau kita bandingkan dengan SUV yang direka bentuk khas untuk menjadi kenderaan elektrik, dia ringan sikit, dan jadi angka ni lebih cantik lagi lah. Lebih kurang mungkin dalam 15 hingga 16 lah selalunya untuk SUV-SUV yang design from the ground up as EV. Untuk model hybrid xDrive 30e dikatakan hanya memerlukan antara 0.8 liter hingga 1.1 liter untuk 100 km. Ini satu angka yang agak janggal, pelik, kerana selalunya ujian ni dilakukan dengan bateri penuh lah. Bila bateri penuh memang boleh. Tapi untuk perjalanan pendek aja lah. Untuk perjalanan jauh ni jarang boleh capai lah. Sebab bila bateri dah habis, dia punya angka fuel consumption dia ataupun penggunaan bahan api dia memang sukar nak capai, ataupun mustahil lah nak capai angka tu tadi. Untuk varian xDrive 23i pula, dia memerlukan antara 4.58 dan 5.3 liter untuk 100 km. Okey, itu saja 5 perkara yang anda perlu tahu mengenai BMW X1 dan juga iX1. Awak rasa berbala tak yang ni berbanding dengan GLC? Kita ada buat poll dekat kita punya community page. Apa kata awak pilih, yang mana satu awak lebih suka, X1 ataupun GLC? Kalau dah tengok sampai habis ni mesti suka kan? Tekan butang like dan kongsi dengan member. Dan macam biasa, tolong kita tekan butang langganan dan juga butang loceng. Saya nak dapat 100,000 langganan sebelum hujung tahun. Kalau boleh tolong saya. Dan Pemandu Malaysia Menang Berhemah. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi, insyaAllah.